Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan sambung kembali pembelajaran kita dalam pelajaran akhlak. Ini tajuk sifat malu. Isi pelajaran kita ialah kebaikan bersifat malu dan juga keburukan tidak bersifat malu. Okey, sebelum tu anak-anak sekalian ataupun murid-murid bolehlah merujuk kepada buku teks akhlak muka surat 49 hingga 50 sebagai rujukan di samping nota ataupun audio yang Ustaz akan sediakan dalam pembelajaran kali ini. Okey, sebelum tu Ustaz nak murid-murid semua ikut Ustaz baca, kemudian baru Ustaz terangkan. Okey. Kebaikan bersifat malu. Okey, bagus. Pertama, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama ni kebaikan dia ialah Allah akan merestui dan Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang sentiasa bersifat malu. Maka Allah sangat meredai perbuatan kita tersebut. Itu yang pertama. Okay. Kedua, memelihara maruah diri. Okey, baik. Yang kedua ni apabila kita bersifat malu, dia sentiasa menjaga diri kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang merosakkan, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita tidak buat semua itu, ia akan memelihara diri kita ini daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik. Okey, baik. Seterusnya, ketiga, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Yang ketiga ini, apabila kita sentiasa bersifat malu, maka kita tidak segan dan kita juga tidak lupa melakukan apa yang Allah suruh. Dan kita rasa segan apabila kita tak buat tu, maka kita takut nanti Allah murka kepada kita. Maka kita laksanakanlah, antara dia melakukan solat, kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, perkara-perkara yang merosakkan. Dan selain itu juga kita melaksanakan puasa. Itu adalah perintah-perintah yang Allah suruh kita buat. Baik. Keempat, terhindar diri dari melakukan perkara yang tidak baik. Baik, yang keempat ini, apabila kita sentiasa bersifat malu, maka kita terhindar ataupun maksudnya ialah kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara yang tidak senonoh, perkara yang keji, perkara yang amat memalukan. Semua itu memang kita tidak akan buat sekiranya kita sentiasa mengamalkan sifat-sifat malu ini. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok keburukan tidak bersifat malu. Jadi ikut Ustaz baca dulu. Pertama, berlaku maksiat. Yang pertama ini, kalau misalnya kita memang tidak bersifat malu, tidak merasa perasaan malu itu, maka gejala maksiat ini memang akan hadir, memang akan berlaku
kepada kita. Kita pun tidak segan-segan melakukan maksiat. Bila berlakunya maksiat ni, contohnya maksiat tu, maksiat banyaklah, maksiat mata. Maksiat mata tu melihat perkara-perkara yang tidak baik. Kalau misal kata maksiat mulut, kita mengumpat. Maksiat telinga, kita mendengar perkara-perkara yang tidak elok didengar. Itu sebenarnya maksiat lah. Maksiat tu senang ceritanya ialah perkara yang tidak baik, yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kedua, mendapat kesusahan dalam kehidupan. Okey, yang kedua ni, kalau kita memang tidak bersifat malu, memang akan mendapat susah dalam hidup. Susah hidup tu misalnya bukan jiran ataupun orang-orang di sekeliling kita itu, termasuklah kawan-kawan kita di sekolah ke ataupun di rumah, memang membenci apabila kita tidak bersifat malu ni. Siapa akan suka kalau kita buat perkara-perkara yang tidak elok? Termasuk kadang-kadang ibu dan ayah kita pun tak suka kalau kita buat perkara yang dilarang. Baik. Baik anak-anak sekalian, itu saja pelajaran kita kali ini. Ustaz mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kesalahan tutur bicara Ustaz sepanjang pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.